Jadi pada malam ini, perjumpaan pada malam ini, ya, insya-Allah pidato beranda lah. Ya, pada malam ini kelab kita berjumpa sekali lagi dan matlamat perasan pada malam ini adalah berkaitan dengan kepelbagaian gerak tangan. Sebelum kita meneruskan acara kita dengan menjemput peminat kita tampil ke hadapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput jurulatih Kelab Pidato Perdana yang berusaha, saudara Hashim, untuk menyampaikan satu taklimat ringkas perihal kepelbagaian suara sebagai perihal kepelbagaian tangan sebagai panduan kepada pemindato kita. Majlis dengan segala hormatnya menyebut Saudara Hashim. Tepukan. Terima kasih Saudara Azmi. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam. Sebagaimana yang Saudara Azmi telah jelaskan sebentar tadi, telah sentuh sedikit, yaitu apabila kita memberi satu ucapan, kita perlu menggunakan keseluruhan tubuh badan, keseluruhan mimik muka untuk menambah baik ucapan kita. Minta maaf saya kata kan, kita sebagai jurulatih, apabila kita menyampaikan taklimat, semua orang memerhatikan kita. Jadi sebelum kita boleh menunjukkan ataupun kita boleh membetulkan orang ataupun ahli-ahli kita sendiri perlu menunjukkan satu contoh yang baik tentang penggunaan gerakan tangan. Contohnya tadi kita perlu lupa Ulang tanya. Okey. Ready betul? Kita perlu menggunakan segala anggota tubuh kita untuk memberi kesan ataupun impak kesan kepada ucapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa cara yang telah digunakan oleh kebanyakan pemidato yang saya rasa salah dan tidak sesuai digunakan, saya ingin terangkan di sini. Yang pertamanya, berdiri tegak tanpa menggerakkan tangan, tanpa menggunakan tangan, menyebabkan ucapan tersebut menjadi kaku. Yang kedua, meletak tangan di belakang. Ini adalah antara contoh kaedah yang digunakan yang tidak sesuai untuk ucapan awal. Yang ketiga, meletak tangan di dalam poket. Ini juga menunjukkan seorang pemidato itu dia gementar, menyebabkan dia menyembunyikan kegentarannya itu bersama tangannya di dalam poket. Dan yang keempat, cara yang salah yang tak patut digunakan ialah menggenggam tangan seperti kumpulan nasyid. Menggenggam tangan di hadapan tanpa menggerakkan tangan tersebut. Apa yang perlu tuan-tuan lakukan apabila berdiri di sini dalam memberi ucapan nanti ialah angkat tangan. Ini bagaimana menunjukkan? Boleh. Menunjukkan tangan, buka dan bergerak. Dan biarkan tangan anda bergerak mengikut rentak dan irama ucapan anda. Yang akan menyebabkan ucapan tersebut menjadi lebih semula jadi dan kesannya lebih hebat. Kesannya lebih hebat. Lebih hebat. Boleh tak lebih hebat? Selain daripada itu, tadi saya cakapkan perkara-perkara yang perlu dielakkan sebagai pemidato dalam bab penggunaan tangan. Perkara yang patut anda praktiskan ialah
apabila anda ingin menyampaikan satu hujah ataupun untuk menerangkan suatu sifat dalam ucapan tersebut, maka boleh, malah perlu tuan-tuan gunakan tangan. Sebagai contoh, untuk menceritakan, kawan saya membeli sebuah rumah yang besar. Gambarkan, dia tinggal di satu kampung yang sangat jauh. Gambarkan. Tuan-tuan juga boleh menggunakan tangan untuk menunjukkan hujah. Hujah yang pertama, hujah yang kedua, hujah yang ketiga. Gunakan tangan juga untuk menunjukkan kesungguhan. Apabila datang bercakap di hadapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke perlainan. Dan akhir sekali, untuk menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan kepentingan suatu poin ataupun hujah yang nak disampaikan. Gunakan kaedah menepuk, cincang, mencantas, memotong dan sebagainya. Jadi saya rasa taklimat saya telah menyeluruh tentang apa yang perlu dibuat, apa yang digalakkan dibuat, dan apa yang perlu sekurang-kurangnya ada untuk anda praktiskan pada malam ini, iaitu angkat tangan, jajarkan tangan anda, renggangkan, dan biarkan tangan anda bergerak mengikut irama dan rentak ucapan anda. Saya akan memerhatikan daripada belakang dan akan memberi sedikit penilaian atas ucapan tersebut. Sekian. Terserah kembali majlis kepada saudara Azmi. Terima kasih kita saudara Fatimah. Baik, oleh kerana terima kasih majlis mengucapkan kepada jurulatih kita saudara Fatimah kerana telah menyampaikan satu taklimat yang begitu baik sebagai panduan kepada pemindato kita pada malam ini. Pemindato, adakah anda bersedia? Ya. Maka jika mereka bersedia, marilah sama-sama kita memberi satu tepukan yang gemuruh untuk menyambut Cik Sandy Tan. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Tajuk ucapan saya ialah diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini saya berumur 36 tahun. Adakah anda ingin mengetahui apakah perjalanan hidup saya selama ini? Lagi sekali tepukan gemuruh untuk Cik Sandy Tan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tajuk ucapan saya pada malam ini ialah diri saya. Macam mana? Kata dia saudara Jadi. ni. Apa lagi? Pada tahun ini saya berumur 36 tahun. Adakah anda ingin mengetahui apakah perjalanan hidup saya selama ini? Saya dilahirkan di Bandar Kelang pada tahun 1974. Saya mempunyai seorang adik perempuan. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Simpang 5 Kelang dari
saya tidak pandai untuk menikmati kehidupan saya. Setiap hari saya dipaksa oleh ibu bapa saya untuk belajar. Dan saya tidak mempunyai banyak masa untuk melakukan perkara yang lain. Dan apabila saya melangkah ke sekolah menengah, kisah hidup yang sama telah pun diulang. Tetapi pada suatu hari saya telah dicabar oleh seorang musuh saya, kawan saya yang telah pun menjadi musuh saya. Ya. Tak buat tangan. Beliau telah mengatakan kepada kesemua kawan-kawan di dalam kelas, ya, bahawa saya adalah seorang yang hanya pandai untuk belajar tapi tidak tahu melakukan perkara yang lain. Pada hari itu saya sangat geram dan saya sangat marah. Maka kawan saya Geram. Saya sangat geram. Dan kawan saya telah pun dikeluarkan daripada senarai kawan dan dimasukkan ke senarai musuh. Baiklah, sejak hari itu saya telah pun berazam untuk membalas dendam terhadap kawan saya. Beliau telah mengatakan bahawa saya hanya pandai belajar saja, tetapi saya tidak pandai bersukan. Tidak. Bagaimana? Saya tidak pandai bersukan. Saya tidak pandai bersukan. Maka sejak hari itu, setiap petang, walaupun matahari amat terik, saya telah pun berlatih berlumba lari di pekarangan rumah saya. Hari demi hari kulit saya menjadi semakin hitam, tapi saya tidak peduli. Saya ingin menewaskan kawan saya. Dan saya telah pun berlatih. Setahun telah pun berlepas dan setahun 6 bulan. Pada suatu hari di sekolah satu perlumbaan telah pun dilangsungkan. Saya pun telah pun mengambil tempat saya. Dan pada hari tersebut saya telah pun muncul juara. Tanpa disangka-sangka. Apabila saya berlari dan saya menoleh ke belakang, saya ternampak kawan-kawan saya semua ketinggalan jauh ke belakang. Tak seperti dahulu apabila mereka akan berada jauh di hadapan saya. Maka saya berasa sangat puas hati kerana saya telah berjaya menewaskan musuh saya. Itulah kisah zaman kegemilangan saya pada masa dahulu. Itu saja yang saya ingin kongsikan pada petang ini. Sekian, terima kasih.